Pada 8 April 1974, satu operasi besar-besaran yang dikenali dengan nama Gonzales I melibatkan kekuatan 3 Brigade Infanteri Tentera Darat dan 1 Brigade dari Pasukan Polis Hutan PPH. Operasi ini diperintah kawal dan diselaraskan oleh Markas Kedua Division Infanteri, iaitu division yang bertanggungjawab kepada keselamatan ke atas negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia. Inilah julung-julung kalinya satu operasi yang melibatkan pergerakan ketumbukan satu division ke medan yang merupakan idea Jeneral Tan Sri Muhammad Ghazali bin Datuk Muhammad Sheikh, Panglima Tentera Darat ke-7 ketika itu. Objektif operasi ini adalah untuk menghapuskan ancaman pengganas komunis dari pasukan penggempur ke-5 yang telah lama beroperasi di kawasan Ulu Kinta dan Sungai Siput semenjak 1960. Atau gerak pasukan keselamatan dilakukan di Kelantan, Perak, Kedah dan sempadan yang melibatkan 3 negeri, Perak, Pahang dan Selangor. Op Gonzales adalah operasi yang berjaya mencapai kejayaan cemerlang di semenanjung Malaysia secara keseluruhannya, walaupun hanya dapat membunuh 13 pengganas komunis. Chong Kwai Hong, komander pasukan penggempur ke-5 PKM turut terbunuh, di samping kejayaan pasukan keselamatan memusnahkan infrastruktur rangkaian komunikasi dan rangkaian logistik PKM yang telah terbina di kawasan Sungai Siput semenjak berakhirnya darurat pertama 1948 hingga 1960. 9 buah kem pengganas komunis ditemui, 6,840 kilo beras, 4,680 gula dan 5,080 garam turut berjaya dirampas. Pasukan keselamatan tahu bahawa PKM mempunyai jaringan perisikan yang baik dan berita tentang sebarang pergerakan tentera secara besar-besaran tentunya akan menimbulkan syak wasangka kepada pemimpin PKM. Oleh itu, muslihat perlulah dirangka supaya tahap kerahsiaan operasi besar-besaran ini dapat dikekalkan. Dengan itu, tentera darat merancang melakukan deception plan di mana pertunjukan pergerakan besar-besaran pasukan tentera dilakukan di lokasi selain dari kawasan sasaran operasi sebenar. Helikopter-helikopter Nuri juga diarahkan berlega-lega di beberapa lokasi, seolah-olah hendak menurunkan anggota tentera, tetapi sebenarnya tidak membawa sebarang pasukan tentera. Sebulan sebelum operasi Gonzales I dilancarkan, orang awam telah diberitahu melalui media bahawa satu latihan besar-besaran yang melibatkan tentera darat, tentera udara dan polis akan diadakan di Kopeng dan Cameron Highland. Untuk tujuan ini, elemen-elemen dari 1 Tinjau, Regimen 2 Artileri dan 1 Skuadron dari Regimen Gerak Khas Malaysia telah dimasukkan ke kawasan operasi pada 30 Mac 1974. Dengan ini, pengganas komunis menjangkakan latihan atau operasi akan hanya fokus di kawasan Cameron Highland, sedangkan kawasan operasi sebenar adalah di Sungai Siput, Ulu Kinta. 8 April 1974, unit-unit dari 3 buah Brigade Infanteri Tentera Darat dan 1 Brigade Polis Hutan telah mula masuk ke kawasan tanggungjawab masing-masing untuk misi cari dan musnah, search and destroy. Namun pergerakan diperlahankan oleh ancaman jerangkap sama yang dihadapi oleh Batalion 1 Ranger. Selepas 10 hari operasi, beberapa pasukan ronda dari Batalion 1 dan 3 Ranger telah bertempur dengan musuh. Pasukan komando dan pasukan anjing perang telah dimasukkan dengan helikopter untuk membantu penjajakan susulan kepada pertempuran tersebut. Pada 18 April 1974, Platoon 9 dari Batalion 3 Ranger telah bertembung dengan sepasukan pengganas komunis. Trup nombor 9 dari Skuadron Z, Regimen Gerak Khas Malaysia yang diletakkan sebagai pasukan simpanan di bawah Panglima 2 Division telah diarahkan membantu. Mereka berkekuatan 30 anggota dan seekor anjing pengesan bernama Ben telah dimasukkan dengan 2 buah helikopter Nuri ke kawasan tersebut pada jam 4 petang. Ben adalah anjing baka Labrador dikendalikan oleh Sarjan Chandan Anak Gaing dari cawangan anjing perang Pulada. Trup ini diketuai oleh Lieutenant Zainal Abidin bin Husin dan dibantu oleh Lieutenant Anwar bin Muhammad Daud, Sarjan Muhammad Bajuri bin Mat Rahim sebagai Trup Sarjan, Kopral Osman, Ketua Seksyen 1, Kopral Zaki bin Nordin, Ketua Seksyen 2 dan Sarjan Rahmat Suratman, Ketua Seksyen 3. Sebaik didaratkan, mereka dimaklumkan pengganas komunis telah bertempur pula dengan satu pasukan ronda dari Batalion ke-5. Regimen Askar Melayu Diraja telah bertempur dengan komunis pada satu lokasi kira-kira 15 km dari kedudukan pasukan komando, tetapi mereka terpaksa bermalam di situ kerana hari telah gelap. Keesokannya, pasukan komando Trup nombor 9 dan anjing pengesan telah bergabung dengan kumpulan ronda dari 5 Regimen Askar Melayu Diraja itu. Mereka mengikuti jejak musuh yang melarikan diri dianggarkan 10 hingga 15 orang. Terdapat banyak jerangkap samar ditemui sepanjang penjejakan. Ada yang tidak dipasang rapi
mungkin kerana pengganas komunis dalam keadaan terburu-buru. Ada antaranya meletup tetapi tidak mencederakan sesiapa. Pada jam 4 petang, pasukan keselamatan menemui tempat rehat musuh yang telah ditinggalkan. Terdapat tanda-tanda pihak komunis telah bergabung dan kekuatan mereka dianggarkan 30 orang. Dalam penjejakan seterusnya, anggota tinjau berada di hadapan sekali. Diikuti oleh Ben, anjing pengesan itu tiba-tiba berhenti dan duduk menandakan ia telah mengesan kehadiran musuh. Semua anggota penjejak turut berhenti. Tindakan Ben berhenti telah menyelamatkan anggota pasukan keselamatan dari masuk ke zon membunuh kawasan serang hendak musuh. Bagi pengganas komunis, kehadiran Ben membahayakan mereka. Lantas Ben menjadi sasaran pertama ditembak. Walaupun cedera parah, Ben berusaha merangkak kembali kepada Sarjan Chandan dan menghulurkan kakinya kepada Sarjan Chandan sebelum mati, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya. Seterusnya, ketua seksyen dan beberapa anggota mampu mengatur seram balas dan berjaya membunuh 3 pengganas komunis. Pada masa yang sama, seksyen 2 dan 3 yang cuba membantu juga diserang. Bagaimanapun, pengganas komunis melarikan diri, berselindung di sebalik kegelapan hari yang menjelang malam. Keesokan harinya, Ben dan mayat 3 pengganas komunis diterbangkan dengan nuri keluar dari kawasan operasi. Ben kemudiannya disemadikan di kubur khusus untuk haiwan berjasa di Pulada. Pada 21 April 1974, jam 11.15 pagi, pasukan ronda dari Kompani A Batalion 7 Ranger yang beroperasi di sektor hutan Simpan Korbu di Perak bertempur dengan 4 pengganas komunis. 2 anggota Ranger tercedera dan musuh melarikan diri. Kompani C telah dikejarkan ke kawasan tersebut untuk membuat penyekatan. Pada hari yang sama, kira-kira jam 5 petang, Platoon 7 semasa membuat rondaan tempur telah menjumpai tanda anak panah yang diperbuat daripada buluh dipacakkan di atas tanah. Hasil dari penemuan ini, Platoon 7 melakukan serang hendap dengan memasang 4 Claymore mine dan 2 light machine gun LMG. Pada keesokannya, pada jam 11.50 pagi, seorang anggota pasukan serang hendap telah melihat seramai 5 pengganas komunis telah masuk ke kawasan membunuh. Claymore telah diletupkan oleh Ranger Saifuddin dan Lance Corporal Gaison, membunuh 2 musuh dan mencederakan beberapa orang lagi. Tanpa membuang masa, Sarjan Haris bersama satu seksyen yang membuat sekatan berlari ke tempat serang hendap dan berjaya membunuh 3 lagi pengganas komunis. Di sinilah komander pasukan penggempur kelima PKM terbunuh. Pertempuran terakhir berlaku pada 26 April 1974, di mana beberapa anggota dari Batalion 2 Ranger yang baru pulang dari projek Winning Heart and Mind telah terserempak dengan sekumpulan pengganas komunis. Mereka berjaya membunuh seorang musuh. Sekian.